Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala qaidil mujahidin wa imamal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi tanda rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana masih lagi kita semua diberi peluang dan diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita dapat hadir dan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam pertemuan kita pada saat ini, mudah-mudahan kita semua akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita untuk sama-sama mempertingkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita melihat kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menerusi suratul Fath. Suratul Fath ayat yang ke-29, juzuk yang ke-26, muka surat 515, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zarra liyaghidha bihimul kuffar wa'ala Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Sadaqallahul azim. Ayat ini tuan-tuan atas tajuk perbincangan kita pada malam ini, iaitu ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kriteria umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini kita nak melihat apakah sifat yang perlu ada kepada umat ini sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurah, kitab Injil, dan juga di dalam Al-Quranul Karim. Kita umat Nabi Muhammad berasa sangat beruntung dan berasa sangat berbahagia sebab kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang lahir ataupun datang pada kurun abad ini, ataupun umat yang terakhir yang ada di atas muka bumi ini. Kita umat yang terakhir yang berada di atas muka bumi ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan Nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Di akhirat kelak, walaupun kita umat yang datang akhir, Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan diberikan satu penghargaan yang sangat mulia. Esok dalam masuk syurga, kita di antara
umat yang terawal masuk syurga. Allahu Akbar. Apa yang tak untungnya? Datang hujung masuk awal. Kalau ikut hukum dunia, first come first serve. Awak datang awal, awak masuk awal. Awak datang lewat, masuk lewat. Itu hukum yang biasa kita tahulah, yang kita tahu. Yang kita pun terima hakikat itu. Tapi yang ni special. Mari hujung masuk syurga awal. Malah bukan hanya setakat tu, di akhirat kelak umat Nabi Muhammad ini dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita yang namanya Syafa'atul Kubra. Syafaat yang diberikan kepada umat ini saat kita di akhirat kelak, seperti mana yang disebut dalam sebuah hadis yang agak panjang. Esok kita di akhirat kelak berbondong-bondong pergi bertemu dengan para rasul dan para anbiya, bermula daripada Nabi Adam AS. Apa permohonan kita tuan-tuan? Kita mohon kepada mereka, isfa' lana ila rabbik, isfa' lana ila rabbik, berilah pertolongan pada kami ini, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merayu dan merintih untuk merintih untuk diberikan pertolongan pada saat yang sangat sukar pada ketika itu. Mohon pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diberi keizinan oleh Allah Taala untuk diberikan pertolongan ini kepada umat ini. Allahu Akbar. Ini yang akan berlaku besok tuan-tuan. Betapa umat Nabi Muhammad ini umat yang termulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab memiliki sifat ini. Justru itu kita kena berusaha ke arah untuk mencapai tanda aras yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Juga kita perlu ingat, walaupun betul kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak secara tidak secara automatik kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan memiliki sifat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah saya rasa sifat ni dah ada lah. Sifat ni dah ada pada kita, cuma kita perlu memperkasakan sifat ini. Itu je. Dah ada dah, cuma nak murnikan balik, nak memperkasakan lagi, nak gilap balik sifat yang ada. Jangan sampai dia malap. Allah Subhanahu Wa Taala buat mula ayat ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan pesuruh Allah. Tuan-tuan, konten ayat ini saya rasa kita semua faham. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pesuruh Allah. Ada tak di antara kita yang nampak macam bela ayat ni? Jelas. Jelas dan tuntas bahawasanya Nabi Muhammad SAW merupakan pesuruh Allah. Ada satu ajaran ini tuan-tuan, 2 bulan lepas, 3 bulan lepas, satu ajaran yang pening kita dengar pun pening. Ajaran Sihab. Sihab dia viral dalam media sosial. Apa dia kata? Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Muhammad. Pening tak? Dan Muhammad SAW itu merupakan Allah. Wah bang, bukan pening lalat ni bang. Ini pening betul ni. Konten ayat dia pun kita tak faham apa yang dia nak sebenarnya. Jadi jelas Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini yang mudah kita faham
Nabi kita yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan pesuruh Allah, jelas. Tak payah nak ding-dong, kona-kona. Memang kalau di kona-kona lagi makin lama makin pening. Ini ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Beriman sudahlah. Beriman dengan Nabi SAW yang diutuskan oleh Allah sudah. Dia nak buat kita pening, tapi ada orang mengikut ajaran yang pening ini. Nak kata macam mana? Dia orang pun pening juga sebenarnya kan, sebab tak memahami konteks ayat yang sebenarnya. Walladzina ma'ah, orang-orang yang bersama dengan Nabi. Siapa tuan-tuan orang-orang yang bersama dengan Nabi? Tak lain tak bukan para sahabat, kurun pertama lah. Jadi sifat sahabat inilah yang diabadikan oleh Allah, yang kita hari ini nak ikut. Yang kita hari ini nak ikut sifat mereka ini, sekaligus yang kita sebut tadi, menjadi umat yang dimuliakan dan termulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Sahabat ini tuan-tuan, Nabi sebut dalam sebuah hadis, ashabi kan nujum. Sahabat aku ini seperti nujum, bintang-bintang. Nah, bukan nujum pak belalang. Nujum pak belalang tu lain. Nujum ni bintang-bintang. Di mana saja kamu ikut, kamu akan diberi petunjuk dan hidayah. Ini sahabat ni punya hebat tuan-tuan. Kok mana pun kita ikut, kamu akan diberi hidayah, kata Nabi SAW. Jadi sahabat ini orang yang bersama dengan Nabi. Mereka-mereka yang bersama dengan Nabi, melihat Nabi dan beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu namanya sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab duduk zaman Nabi, lihat Nabi duduk zaman Nabi. Dia tidak dikira sahabat sebab tidak beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Walaupun mereka itu buta, walaupun ada di kalangan para sahabat yang buta matanya, tidak melihat Nabi, akan tetapi beriman. Yang penting beriman zaman Nabi dan beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Asyidda'u 'alal kufar, sifat yang pertama yang perlu ada kepada umat ini tuan-tuan, iaitu bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Apa maksud bersikap tegas ini tuan-tuan? Untuk kita faham ayat ini, sikap tegas ini bukan bermakna kita bermusuhan dengan mereka, bergasak dengan mereka, berbalah dengan mereka, tidak menghormati mereka. Ini semua tuan-tuan adalah dilarang dalam Islam. Itu bukan bermakna sikap tegas ni kita pergi bergasak dengan dia. Sikap tegas ni kita nak bertumbuk dengan dia. Dalam satu perjanjian, undang-undang dasar yang dibina oleh Nabi SAW, yang namanya Piagam Madinah. Nabi pergi Madinah, Nabi wujudkan satu undang-undang tubuh, termeterainya perjanjian di antara orang Islam dan orang bukan Islam. Di antaranya sama-sama memajukan ekonomi negara, tak gaduh, tak bermusuhan. Orang Islam berusaha untuk memajukan ekonomi negara, dan orang bukan Islam juga sama-sama berusaha untuk memajukan ekonomi negara. Tak ada perbalahan, tak ada permusuhan, dan sama-sama juga menjaga keselamatan negara. Orang Islam kena jaga negara, dan orang bukan Islam juga sama konteks dia, menjaga negara. Aman damai dalam satu negara yang namanya Madinah, negara Islam Madinah. Yang dimaksudkan sebab tegas di sini ialah kita tidak boleh berkompromi. Ini makna dia ialah kita tidak boleh berkompromi dengan mereka
dalam masalah teras dalam agama. Kita ni tuan-tuan kena ada prinsip dalam beragama ini. Jangan goyang dan jangan koyak. Walaupun ribut petir melanda, walaupun tsunami melanda, akidah kena pertahankan. Walaupun tsunami mari, akidah kena, jangan goyang bang, jangan koyak. Halal dan haram dalam agama, pertahankan. Yang halal-halal, jangan kita kata haram pula. Jangan kita kata yang haram kita kata halal, yang halal kita kata haram. Kita kena ada prinsip. Kita kena ada prinsip. Baru ni diviralkan, saya rasa terpanggil nak sebut perkara ni lah. Bab ni, seorang artis yang sangat terkenal, apabila ditawarkan berlakon, dia dah pakai tudung. Alhamdulillah, seorang pelakon yang dah pakai tudung ni terbaik, hijrahnya terbaik, jaga dia punya batas aurat, bagus, alhamdulillah. Ni dia ceritalah. Ada satu syarikat mempelawa dia berlakon, tapi dengan syarat buka tudung. Nampak? Tudung ni kak, teras dalam agama, kena pertahankan kok mana pun. Ditawarkan berlakon dengan syarat kena buka tudung. Okey kak, nak kerja berlakon ke ataupun nak buka tudung? Buka tudung ini merupakan teras dalam agama, tak boleh kok mana pun, kena pertahankan batas aurat itu. Walaupun tawarannya lumayan, tapi demi nak menjaga agama, no. Gitu. Jadi orang kita lelaki juga gitu juga, teras. Solatnya teras. Dia pelawa kerja, tapi dengan syarat tak boleh solat Jumaat misalnya. Misal. Tak kerja pun tak apalah. Kan prinsip. Janji nak jaga solat Jumaat. Gitu. Ni contoh. Solatnya, zakatnya, puasanya, dan banyak lagi lah. Itu teras. Kita kena ada prinsip. Tapi kalau bukan teras, masih lagi kita boleh berkompromi, betul eh? Masih lagi boleh kita berkompromi. Ini contoh tuan-tuan. Dia kata kalau nak kerja boleh janggut cukur. Okey, boleh cukur? Cukur lah, tak ada hal lah. Tak ada cukur. Dia kata boleh kerja, cukur janggut ni kena bersih. Okey what? No hal cukur lah. Itu bukan teras, masih boleh lagi berkompromi. Boleh kerja, kopiah buka. Okey, macam ni okey. Tak ada kopiah pun tak apa, tak ada sokok pun tak apa. Togel pun togel lah, istilahnya togel pun togel lah. Yang penting iman padu. Gitu. Ini tuan-tuan, kalau bukan teras yang masih lagi boleh berkompromi, silakan. Boleh kerja dengan syarat suara pendek. Contoh, no. Suara pendek tak boleh laki-laki. Batas aurat laki-laki ni pusat keliling dengan kepala lutut, dua kepala lutut keliling. Mau ditutup, jangan buka-buka. Itu aurat bagi orang laki-laki. Dia pelawa baik punya gaji, tapi kena short. No. Minta maaf. Minta maaf. Zaman Nabi SAW tuan-tuan, Nabi juga pernah dipelawa. Dengan pelawaan ini dengan syarat tinggalkan agama. Main-main tinggalkan agama. Seperti mana yang tuan-tuan maklum, Nabi apabila diangkat menjadi Rasul di Mekah selama 13 tahun, tahun pertama, tahun ketiga dakwah secara sir, sembunyi-sembunyi. 3 tahun dakwah secara sembunyi, orang yang tertentu je lah Nabi dakwah. Lepas 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, dah tak boleh lah.
Dakwah kena secara jahriyah, secara terang-terangan. Wah, yang ini bang, dakwah secara terang-terang ini implikasinya cukup menguji keimanan para sahabat. Dan tentu bagaimana para sahabat, di antaranya Bilal bin Rabah, Khabbab bin Irth, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair diseksa bang. Bilal bin Rabah, batu besar diletakkan di atas badan dia di tengah padang pasir yang saya kira darjah Celsiusnya 50 ataupun 60. Panas tak 50? Panas bang. Kita berapa? 30 pun panas bang. Kat luar tu setengah jam duduk panas. Ini berlengging. Tak pakai baju lah maksudnya. Diseksa bang. Dua je. Nak balik kepada agama nenek moyang ke ataupun nak ikut ajaran Nabi Muhammad SAW? Dua je. Bilal bin Rabah mati pun matilah. Oh bang, Allah bang, batu besar bang, bukan batu kecil. Umpat atas badan, belengging di tengah padang pasir bang. Oi, tak mau ikut ajaran nenek moyang hak dulu-dulu, nak ikut ajaran Nabi Muhammad SAW, mati pun mati lah. Oh gitu bang. Ini kalilah. Zubair bin Awam, Khabbab bin Irth, besi yang dipanaskan lalu diletakkan di belakang badan dia bang. Nak ikut ajaran Nabi Muhammad SAW ke ataupun nak ikut ajaran nenek moyang? Ikut ajaran Nabi Muhammad. Kena. Pada tahun yang keempat, bagaimana umat Islam diseksa, ada yang dibunuh. Yang bunuh ni tak tahan bang. Nak mempertahankan Islam ke ataupun bagaimana? Kalau pertahankan Islam kena bunuh. Nak balik pada ajaran berhala, wah, kacau. Kita orang Islam tak boleh setapak pun ikut ritual agama mereka kan. Ritual agama tak boleh. Mati pun matilah. Wah bang, padu gimana? Mati pun mati. Kita pun, mati pun mati. Syahid. Suami isteri bang, suami dan isteri. Orang yang pertama syahid dalam Islam di kalangan lelaki dan juga di kalangan wanita, Sumayyah. Orang perempuan kan wanita yang pertama syahid dalam Islam. Siapa nama dia? Ammar bin Yasir, Yasir bin Amr, juga syahid dalam perkara ini. Lalu ditawarkan kepada Nabi dengan tawaran yang sekiranya cukup menguji keimanan seorang. Apa dia pelawa? Dia pelawa kuasa kepada Nabi. Dia beri kuasa kepada Nabi dengan syarat tinggal agama. Dia pelawa pangkat nombor 1, tinggalkan agama. Dan yang ketiga, dia pelawa wanita yang paling comel. Aduh, yang ni lelaki-lelaki tak tahan ni. Pening. Aku kuasa dengan harta boleh kira lagi, tapi dengan perempuan, aduh, tu ramai di kalangan. Kita melihat orang barat ni pandai, dia nak rosakkan orang Islam ni, dia bagi satu diumpan kepada mereka-mereka ni dengan wanita. Cair bang. Yang paling comel tu, comel sekali. Iman koyak bang. Iman koyak. Nampak? Tapi Nabi toksik. Walaupun diberikan wanita, harta dan pangkat, Nabi tak nak. Sehingga Nabi bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, jika matahari diletak sebelah kanan aku, bulan diletakkan di sebelah kiri aku, untuk aku nak meninggalkan dakwah ini, tidak sama sekali. Bagaimana? Kalau kita ni kadang, kalau dipelawa macam tu pun
Mungkin lah mungkin. Mudah-mudahan tuan-tuan kita kena pertahankan teras ini. Sebab dakwah merupakan teras dalam agama. Dan kita sebenarnya tuan-tuan berdakwah. Yang disebut sebagai dakwah bil hal. Saya berdakwah dengan cara saya, tuan-tuan juga berdakwah dengan cara tuan-tuan. Walaupun tak berkecek atas meja yang mulia ini, tapi lepas isyak tuan-tuan keluar, kat dahi tuan-tuan ni mim sin lam mim muslim. Betul Walaupun tak payah, walaupun tak ada janggut, orang tengok je ni perangai orang Islam ni. Kalau bagus, orang Islam. Aku jadi lampu nak corner tadi, dia bagi jalan untuk orang Islam. Baguslah, baiklah kita ni. Tapi kalau kita ganas kat luar, makan tangan kiri, minum tangan kiri, makan berdiri, orang tengok. Ini orang Islam Pak Haji mana, janggut ada, piah ada, makan berdiri katanya. Orang tengok je, orang mematikan kita bang. Sebab kita orang Islam. Tambah-tambah pakai Pak Haji. Tu kawan saya kata, kalau kau nak langgar lampu merah, ni salah lah tuan-tuan. Dia kata lah, kalau nak langgar lampu merah, kopiah buka awal-awal dulu, sorok. Nanti kalau nampak kopiah, orang kata, ini Pak Haji pun tak betul lah. Takut jadi fitnah benda ni kan. Ni kadang-kadang fitnah agak ni. Kalau tak buat betul ni, kacau nanti orang akan buat cerita. Jadi tuan-tuan, Nabi ditawar dengan tawaran ini. Tuan-tuan, modus operandi ajaran yang menyeleweng ini apa tuan-tuan? 3 ni. Ajaran yang menyeleweng kata cuma ajaran sesat. Bila kita tengok sebab apa wujudnya ajaran ini, dia nak apa sebenarnya? Mereka ni apa benda yang dia nak? Apa tujuan dan objektif yang dia nak? Rupanya kelih. Tengok balik, rupanya hak 3 ni. Modus operandi dia 3 ni biasanya. Sama ada kuasa yang dikejar je. Kadang pangkat ni lah duit. Dia kejar duit. Kadang dia kejar wanita. Wanita rata-rata bang menjurus ke arah itu. Ajaran-ajaran yang menyeleweng ini, kita kena melihat dia punya modus operandi dia. Apa niat sebenarnya dia nak wujudkan ajaran ini. Jadi tuan-tuan, perempuan, tengok A3 ni, nampak pelik je kan. Nampak pelik je, hati-hatilah. Modus operandi dia. Dan dalam masa yang sama dia tawar lagi kepada Nabi untuk mereka ini beribadah selama setahun, dan diminta selepas setahun orang Islam beribadah macam mana mereka beribadah. Wah, tuan-tuan, saya kira kalau mereka beribadah bagaimana kita beribadah ni, saya kira kita pun tak ada halangan. Dia kata, Mat, I nak follow you puasa boleh ke? Bagi tak bang? Ada kawan lah yang bukan Islam, tiba dia kata, I nak follow you puasa, okey tak? You bagi tak? Bagi tak? Kawan housemate ke? Tempat kerja yang sama kan, office mate ke? Bagi. Kita tak ada halangan kalau dia nak ikut. Dan bagi agama mereka juga, saya kira tak menjadi kesan kepada hukum itu. Betul Saya pernah duduk satu kampung ni bang. Kampung kita ni ada orang bukan Islam duduk sekali. Kalau kita puasa, dia puasa bang. Dia raih betul. Kalau kita puasa, dia nak puasa. Dia tak naklah kita makan kau puasa katanya. Dia puasa. Kita sembahyang tarawih pun dia follow tarawih, tapi sembahyang kat luar lah. Dia ikut je ni. Sebab kita bagus lah. Sebab solat ni macam exercise katanya. Oh ya ke? Tunduk rukuk kan? Kita sembahyang kan cukup dia punya pergerakan kan?
sujud ada, rukuk ada. Jadi kalau exercise itu, kalau kita sembahyang tarawih 21 rakaat kan nampak steady kan. 21 letih 8 je. Kalau kita solat kita punya badan akan sedap lah, bergerak kan, exercise. Ujung cerita satu keluarga masuk Islam. Nampak? Kita berlapang dada, kita jangan, tak boleh, mana boleh. Yang penting dia tak menghina, tak mengejek apa yang kita buat. Tak. Saya kira lah tak jadi masalah kalau kita beri peluang kepada mereka untuk mereka nak bertatih-tatih, nak ikut. Kita kena berlapang dada. Tapi kalau kita disuruh ikut agama mereka, yang ni bang, setapak pun tak boleh, sejengkal lagi tak boleh, sedepuk lagi tak boleh. Dia akan merosakkan akidah. Dia boleh merosakkan akidah. Boleh ke saja kita nak pergi ikut ritual agama mereka, saja-saja je, acah-acah je? Boleh acah-acah? Acah-acah pun tak boleh bang. Bagi nak jaga hati dia, boleh ke? Tak boleh jaga hati, minta maaf. Agama kita ni cukup menekankan konsep teras ini. Lalu turunlah ayat Allah SWT, Qul ya ayyuhal kafirun. Jelas. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka-mereka ini, kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Tak sama kami mengabdikan diri kepada Allah seperti mana mereka mengabdikan diri kepada agama mereka. Beza kan? Ujung ayat ini lakum dinukum. Jelas. Terus kunci terus, lakum dinukum waliyadin, agama kami dan agama kamu merupakan agama kamu. Lock terus. I'm very sorry lah. Minta maaf tak boleh. Berlakon pun tak boleh. Acah-acah pun tak boleh, minta maaf. Agama we all very straight lah. Kadang ajak salam kan? Betul kan? Tahun ni sebab pernah kerja tuan-tuan. Tahun ni sebab pernah kerja. Annual dinner lah. Ujung tahun ada annual dinner lah. Kadang bersalaman lah. No. Salam sentuh tak boleh, melainkan mahram. Melainkan mahram. Agama, kena sebut agama kita ni tak bagi sentuh-sentuh, tak boleh. Kita kena jelaskan kepada mereka tentang larangan ini. Sebut tadi halal, haram. Jangan kita tak apa kot, nanti sentuh malam tobat. Tak boleh bang, tak boleh. tak boleh. Baik, itu yang pertama. Kena ada prinsip dalam beragama ini. Yang kedua, ruhama ubainahum. Apa makna ruhama? Berkasih sayang kepada sesama muslim. Ini ciri yang perlu ada kepada umat ini. Ruhama dia punya plural. Jawa kata plural, ramai. Singular dia ialah rahim. Rahim. Apa makna rahim? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bang, Allah Ta'ala memiliki sifat yang Maha Mengasihani. Kesian. Allah Ta'ala memiliki sifat ini, mengasihani kepada hamba-hambanya. Lalu sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala ini dicurahkan kepada kita untuk kita curahkan sifat ini kepada yang lain. Bang, dulu zaman 60-an 70-an bang, kalau tengok dosa yang kita buat dulu bang, kalau boleh nak tutup lah filem tu. Kalau tengok ngeri lah bang. 70-an nak cari perempuan pakai tudung pun susah bang. Betul tak Solat 5 waktu kadang tak buat, kadang buat, kadang tak buat, kadang tak buat, kadang tak buat. Lebih banyak daripada buat dulu. Disko, ronggeng, joget lambak biasa je. Ikut dan
Dulu-dulu bang kita fikir balik, kalau waktu tu Allah Ta'ala cabut nyawa kita bang, habis bang, oi, habis bang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cian kita. Tengok muka-muka ni sedih bang, muka-muka layu ni sedih ni muka ni. Ibadat kita seharian hari ini kita lihat pun sedikit berkira. Kalau betul tak imam baca ayat pendek-pendek, nak kerja besok pagi pendek-pendek lah Ustaz, inna a'tayna je. Kita semayang maghrib tadi berapa minit bang, isyak berapa minit bang, purata kita semayang berapa, ada sampai sejam solat purata? Tak sampai sejam. Malah tidur lebih panjang. Tidur wajib berapa jam? Kak, 8 jam. Oh 8 jam 6 jam Ustaz. Sabtu Ahad lepas subuh sedap kat tidur. Ya, yang pukul 9 mata tengah pedih tu kan. Oh itu kalau tidur tu mantap. Mau 3 jam, 3 jam lagi. Lepas makan tengah hari, oh waktu mendung-mendung ni bang, kat luar mendung. Kalau kita baring memang padu lah bang, memang talentok. Asar pun lajak belaga. Tidur lebih panjang berbanding ibadah. Doa kemain, ya Allah syurga, ya Allah syurga, ya Allah. Syurga bukan kaling-kaling minta, Firdaus ya Allah. Bang, syurga Firdaus ni bang, syurga yang nombor 1 bang. Yang ada pada dalam syurga Firdaus ini di kalangan para rasul dan anbiya dan para syuhada. Nak yang paling tinggi, betul bang, saya pun nak yang paling tinggi. Tapi tengok ibadah dia, Allah ciput weh. Itu Allah Ta'ala memiliki sifat rahim. Rahim cian, tengok muka ni, muka-muka ni cian. Amalan sikit, umur pendek. Umur umat Nabi Muhammad ni bang pendek, 60-70 je. Amalan sedikit. Bagaimana nak dapat syurga Allah? Kalau ikut matematik, kira-kira memang tak lulus bang. Kita bagi dalam azan isyak. Nanti kita sambung sekali lagi.
Baik, kita sambung sekali lagi tuan-tuan. Baik, secara ringkasnya yang kedua ialah ruhama ubainahum. Jadi sifat rahim ni kena ada di antara kita lah, ya. Walaupun kebencian itu mengatasi segala-galanya dalam hidup kita, apapun kena ada sifat rahim kita dengan orang lain lah. Memang kita benci orang tu, memang kita tak suka orang tu akan tapi kita kena wujudkan sifat rahim tadi lah. Itu je tuan-tuan, macam kita dengan anak-anak lah, ya. Kena sikit sifat rahim lah, simpati kita lah yang perlu ada dalam jiwa kita. Suami isteri bergaduh ke bercakap-cakap dengan suami kan, kena ada sifat rahim. Tak nak besok sampai ke pejabat agama, ya Allah, cakap-mencakap ni takut dengar. Macam seolah-olah suami isteri ni tak ada sifat rahim langsung. Kalau dah dikatakan tak ada jodoh, dah selesai lah kan. Tapi dia mencerita dalam kelambu tu, langsung tak ada ke sifat suami yang rahim kepada isteri ataupun isteri kepada suami. Jadi kena ada lah tuan-tuan. Sebut tadi perbalahan, cakap-mencakap kita dengan kawan-kawan, dengan siapa pun, wujud dalam kehidupan kita siapa pun. Tapi kena pastikan inilah merupakan sifat yang diajar oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk kita laksanakan. Yang ketiga, tarahum ruka'an sujada, kamu akan melihat mereka itu sujud dan rukuk. Ini sifat yang ketiga yang perlu ada kepada umat ini, sentiasa rukuk dan sujud, iaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mendirikan salat. Seperti mana yang disebut oleh tokoh ulama ini, dia kata Nabi SAW apabila menghadapi sebarang kesulitan, Nabi mendirikan rukuk dan sujud. Maksudnya Nabi mendirikan solat. Jadi apa permasalahan yang kita hadapi hari ini tuan-tuan, solatlah ubat dia. Apa masalah? Nah, kita dah buat solat 5 waktu, alhamdulillah. Kita tambahkan lagi yang namanya qabliyah ba'diyah, alhamdulillah. Kita tambah lagi dengan sunat-sunat yang lain. Dan saya kira solat sunat yang lain terlalu banyak. Apa masalah kita? Kita boleh buat solat sunat mutlak misalnya. Tadi ada timbul masalah,
Kita buat solat 2 rakaat, ya Allah mudahkan urusanku, hari ni sibuk sangat, hari ni susah sangat, hari ni rezeki macam tak masuk lah, ya Allah mudahkan ya Allah rezeki aku hari ni. Ya Allah, bergasak pula berbalah dengan suami isteri, ya Allah buat 2 rakaat, ya Allah bergaduh suami isteri hari ni, ya Allah minta maaf ya Allah, minta mudahkan urusan saya dengan isteri dengan suami ni. Kak, 2 rakaat, insya-Allah itu ubat dia, seperti mana yang disebut tentang ayat ini. Yang keempat, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, iaitu sentiasa mencari pahala dan juga redha Allah dalam hidup kita ni bang. Bangun pagi yang kita fikir ialah bagaimana untuk mencari pahala dalam hidup kita, bagaimana untuk nak mencari keridhaan Allah dalam hidup kita. Itu yang kita patut fikirkan. Jangan kita fikir macam mana aku nak jatuhkan kau, macam mana aku nak musnahkan kau. Itu stres namanya. Fikir macam mana nak cari pahala, walaupun sekecil, sebesar zarah sekalipun pahala yang kita nak buat, silakan, jangan anggap remeh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, barang siapa yang beramal walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan oleh Allah Taala di akhirat kelak. Ada 50 kupang derma, dah gaba-gaba ada RM1 dia. Jangan remeh, RM1 je, tak apalah itu yang ada kan. Walaupun kebaikan sebesar zarah sekalipun, sila buat. InsyaAllah kalau kita bertatih-tatih benda yang kecil ini, nanti biasa buat baik benda kecil, nanti benda besar lagi mudah lah bang. Kalau kita tak tatih-tatih benda yang kecil ini, nak buat benda besar memang susah. Percayalah. Dan yang kelimanya ialah, ringkasnya ialah, kata Allah Subhanahu wa taala, simahum fi wujuhim min athari sujud, pada wajah-wajah mereka ini ada kesan-kesan sujud. Dimasukkan kesan sujud ini bukan bermakna muka kita ada hitam, ada dahi hitam misalnya. No, bukan itu maksudnya. Yang dikatakan ada kesan sujud di sini ialah bagaimana kita dapat memperlihatkan kesan positif dengan amalan yang kita buat. Kita semayang, kesan dia apa? Kena ada kesan. Kita puasa, apa kesan? Pergi haji, buat itu, buat ini dalam hidup kita, semoga ianya memberi kesan yang positif dalam hidup kita. Itu menjadilah ibadah kita tu dikira menjadi, sebab memberi kesan yang positif. Kita sendiri yang melakukan kesan positif itu dalam hidup kita. Nak buat jahat fikir, aku ni solat ni. Nak buat jahat fikir, aku ni semayang ni. Fikir, aku ni puasa ni. Ini semua tuan-tuan, kalau ada namanya detik nak menyatakan tentang hal itu dalam kehidupan kita, insya-Allah itu namanya simahum fi wujuhihim min athari sujud. Jadi begitulah tuan-tuan perbincangan kita pada malam ini dari suratul Fathi ayat yang ke-29, juzuk yang 26 ke surat 515 ini. Mudah-mudahan Allah Taala beri kita kekuatan untuk kita sentiasa berusaha untuk nak menggalas tugas yang berat ini. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Setangguh tuan-tuan, insya-Allah kita akan bertemu pada lain masa dan ketika. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Terima kasih.